استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم للمسلمين والمسلمات استغفر الله العظيم للمعلمين والمعلمات استغفر الله العظيم للمجاهدين والمجاهدات استغفر الله العظيم للوالدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب الرحمة اللهم افتح علينا أبواب الرزق وأبواب النعمة اللهم افتح علينا أبواب المغفرة وأبواب التوبة وأبواب الجنة. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله وثم الشكر لله. الحمد لله Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafa'kan kesyukuran, sama-sama untuk kita menambah amalan, sama-sama kita menjadi abdan syakur, hamba yang senantiasa bersyukur di atas segala nikmat, kurniaan, pemberian rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita menambahkan nilai iman, nilai takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara kita memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah kita berusaha untuk meninggalkan segala amalan kejahilan, amalan kemaksiatan, amalan kemungkaran, amalan yang boleh menyebabkan diri kita dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala wa na'udzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah muslimin dan muslimat kita semua diberkati, dirahmati, diredai, disayangi, dirindui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan amalan berselawat ke atas junjungan besar
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dah habis bulan Rabiul Awal, kadang-kadang kita ni muslimin dan muslimat kan, habis Rabiul Awal, selawat pun habislah ustaz. Maulid dah habis lah. Bukan tuan-tuan. Sepatutnya bulan Rabiul Awal itu mengajar, mendidik, mentarbiah, menyemai, disemai banyak akan selawat, tazkirah, tausiah dan peringatan kuliah. Dan kalau kita hadir pada kuliah Maulidur Rasul, kalau kat Melaka ni Arba'in 40 hari tuan-tuan, masya-Allah, alhamdulillah. Tetapi kita teruskan lagi dengan amalan-amalan hadir ke dalam kuliah-kuliah ilmu, amalan-amalan berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Al-Fadil Tuan Imam yang kita muliakan, Tuan Bilal yang kita muliakan, tuan-tuan barisan asatizah muslimin dan muslimat, para jatuan kuasa Masjid Sa'id Ibn Waqqas Kelebang Besar Negeri Melaka, abang cameraman kita, alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berada di bawah naungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita nak sambung lagi kuliah pengajian ilmu, kuliah pengajian tazkirah kita, peringatan kita, tausiah kita, nasihat kita. Mudah-mudahan bila kita dengar ilmu, kita dengar ayat Quran, kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pedoman, menjadi pengajaran, menjadi pendidikan, menjadi tarbiyah ke dalam diri kita untuk taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dekat dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dekat dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada muka surat yang ke-40, di antara penyakit-penyakit ilmu pada fasal yang ke-8, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada penyakit-penyakit ilmu dan ulama jahat, ulama su', dalam bahasa dipanggil, bahasa Arab dipanggil ulama su', ulama yang jahat. Ada tak ulama ahli ilmu yang jahat? Ada tuan-tuan. Ulama ada dua. Pertama, ulama yang baik, yang memberikan tazkirah, pengajaran, tak kira siapa, tak kira pemimpin, tak kira siapa, dia beri teguran. Yang mana salah tetap salah, bainal haq wa bainal batil. Yang mana yang hak dan yang batil, di antara yang kebenaran dengan kesilapan, antara yang ma'ruf dan yang mungkar, dia bagi tegur. Kan? Yang mana kebaikan dia tegur, dia suruh buat. Kan? Yang mana ada mendatangkan pahala ganjaran, dia suruh buat, kita buat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang mana perkara kemaksiatan, perkara kejahilan, perkara kemungkaran, ulama pun kena tegur. Benda ni tak betul, benda ni sekian-sekian, Nabi larang, Allah larang. Itu ulama yang baik, insya-Allah. Hari ini muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kita nak bincangkan lagi antara penyakit marid tu. Sebab tu kita ni tuan-tuan, bila diri kita sakit tuan-tuan, kita kadang-kadang pernah mengalami sakit dalam diri kita, betul tak? Kan? Sakit. Kan? Kalau Rasulullah sakit tuan-tuan, lebih hebat daripada sakit kita tuan-tuan, masya-Allah. Sebab tu Rasul dipanggil Rasul yang ulul azmi.
Rasul Ulul Azmi ni maksudnya apa? Yang mempunyai kesabaran, ketabahan yang dilimpahkan dengan ujian-ujian, dengan cabaran-cabaran dalam menyebarkan dakwah Islam. 5 orang Rasul Ulul Azmi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diberikan tekanan, ujian, rintangan, cabaran, semuanya semata-mata untuk menyebarkan dakwah Islam. Dan sebab itu muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara penyakit kalau kita sakit tuan-tuan, kita demam kan. Maklumlah sekarang ni musim demam tuan-tuan. Musim demam. Semalam saya ceramah kat Serkam, ramai demam. Tak apalah, gigih juga nak tetap. Alhamdulillah. Ramai. Budak madrasah kami pun ada yang demam-demam. Ada para asatizah kami pun ada yang 2-3 orang demam. Maklumlah cuaca tak menentu kan. Cuaca tak menentu. Ala kulihal, apa pun jua muslimin dan muslimat, kita hadapinya dengan sabar. Wa iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakanlah bahawasanya segalanya itu datang daripada Allah. Kenapa Allah bagi kita penyakit? Kenapa Allah bagi kita musibah? Supaya sabar. Supaya Allah nak tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Supaya Allah nak tengok kesabaran kita. Supaya Allah nak tengok bila kita sakit, kita cari Allah tak? Kita bila kita senang, kita cari Allah ke tidak? Bila kita sakit, kita ibadat ke tidak? Ini semua muslimin dan muslimat, Allah nak berikan ujian, nak berikan kesabaran, nak tingkatkan amalan pahala ganjaran kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama yang yang jahat adalah ulama yang menuntut ilmu. Dia ni tuntut ilmu juga tuan-tuan. Antara kita ni tuan-tuan, semua orang, contohlah, kita pergi sekolah, semua orang nak tuntut ilmu tuan-tuan. Kita datang ke masjid hari ni, kita nak iqaf, kita nak amal ibadat, kita nak solat berjemaah, kita nak tuntut ilmu. Semua orang nak tuntut ilmu. Tetapi hati-hati, ada orang tuntut ilmu, alhamdulillah, ikhlas kepada Allah, semata-mata mengharapkan keredaan Allah subhanahu wa ta'ala. Halas, selesai. Ada orang kategori manusia yang kedua, aku nak tuntut ilmu sebab mak bapak aku suruh. Atau masuk asrama, mak bapak suruh, anak memberontak tak nak belajar. Anak tak nak duduk asrama contoh. Ada orang nak tuntut ilmu yang ketiga. Saja dia nak kejar pangkat. Dia nak kejar jawatan. Dia nak kejar kedudukan di sisi pandangan dunia muslimin dan muslimat. Rahimakumullah. Ada orang belajar ilmu sebab dia memang jahil. Bila kita jahil, kita tak tahu macam mana nak solat ya. Kita datang kuliah ilmu tuan-tuan muslimin dan muslimat. Kita tak tahu fardu ain, datang. Sebab itu ilmu fardu ain, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu suatu kewajiban fi kulli muslim, ala kulli muslim, ke atas setiap orang Islam. Wajib belajar ilmu tuan-tuan. Antaranya dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kita dah bincangkan sebelum ni. Ringkas, khulasah dia ringkas tuan-tuan. Fardu ain wajib belajar. 3 cabang ilmu fardu ain, iaitu yang pertama ilmu tauhid, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berpegang dengan syariat Islamiah, bagaimana kita berpegang kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah, bagaimana kita berpegang bertauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena belajar bagaimana nak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mengucap 2 kalimah, 2 kalimah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kami, ya Allah, aku bersaksi, ya Allah, aku beriman. Hanya Engkau-lah yang wajib disembah, ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan illa. Kita menafikan segalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa anna Muhammadur Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Wajib kita beriman Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, dari sudut syariat kita, fiqh kita, ilmu fiqh. Sebab tu ilmu fiqh kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kan? Kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Kan? Yang ketiga, ilmu akhlak ataupun yang dipanggil dalam kitab ilmu tasawuf, ilmu tentang tazkiyatun nafs. Bagaimana nak membersihkan jiwa kita supaya kita tak jadi ulama yang jahat, supaya kita tak jadi talibul ilmi yang jahat, supaya kita ada ilmu kita dapat beramal, supaya kita ada ilmu kita tak salah guna, supaya kita ada ilmu kita tak gunakan ke atas perkara yang tak elok. Hari ini muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia nyatakan dalam kitab kita, orang-orang yang menuntut ilmu dengan tujuan berseronok-seronok dengan dunia. Seronok, malah tak ada buat apa. Kan, duit banyak, habis duit aja kita belajar. Semata-mata nak cari keseronokan. Datang sebab ikut kawan. Datang kawan pergi sekolah ni, dia pergi sekolah ni. Kawan pindah, dia pindah. Sebab apa? Tak ada hal tuju. Tidak ada ketentuan, tidak ada pendirian dalam muka ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hari ini muslimin dan muslimat kita tengok ramai umat manusia yang semata-mata tuntut ilmu hanya untuk dunia semata-mata. Dia kata apa? Dengan dunia dan menggunakan ilmu bagi mendapatkan kedudukan di sisi ahli dunia. Allah. Kan? Semata-mata, aku dah belajar ilmu ni. Aku ni orang sini. Aku orang Kelebang. Ustaz orang Turkmen. Aku dah khatam kitab ni. Ustaz, Ustaz tak payah mengajar lagi. Saya mengajar pula. Dia nak gantikan apa Ustaz? Contoh, aku dah belajar ilmu ni. Aku dah alim. Aku sekarang dah ilmu aku lebih hebat daripada ilmu Ustaz. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita kenal Allah daripada murabbi kita. Apa hadis Nabi? Laula apa Nabi kata? Tidaklah aku kenal Allah melainkan aku kenal daripada murabbi umat. Kan? Kita kenal Allah, murabbi kita ajar kita. Kan? Kita kenal Allah sebab cikgu kita ajar, asatizah kita ajar, ulama kita ajar. Kan? Kita dapat solat asbabnya, cikgu kita ajar solat, ustaz kita ajar solat. Udah pandai, habis lupakan kulit. Itu pepatah seperti kacang, betul? Patah tu, kacang lupakan kulit. Waktu dia nak jadi kacang, dia kena ada kulit dalam jaga dia. Lepas dah jadi kacang, dia lupa tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dia tak hormat pada tuan guru dia. Walaupun bahkan akan tetapi dia menghina alim ulama muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini hati-hati. Kan, hari ini ramai orang, na'udzubillah, dekat media sosial tentang ulama, tentang guru-guru alim ulama. Hati-hati muslimin dan muslimat. Nabi dah kata dalam satu hadis, la yuwarithu dinaran aw dirhaman. Para anbiya itu tidak meninggalkan dinar atau dirham, tidak meninggalkan harta untuk kita. Walakin al-ulama innal ulama warathatul anbiya. Para alim ulama yuwarithu al-ilm. Kan? Sesungguhnya alim ulama itu, para nabi itu, al-anbiya itu mewariskan kepada kita akan ilmu-ilmu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya alim ulama itu, tuan-tuan, kan, mewarisi ilmu-ilmu daripada nabi dan rasul. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Sebab itu jaga. Barang siapa, Nabi sambung lagi hadis itu, barang siapa yang mengambil ilmu daripada al-ulama, dia telah mengambil ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita belajar ilmu ni tuan-tuan, yang pertama, jangan sekadar ingin mendapatkan kedudukan di sisi ahli dunia. Aku dah ada master ni, aku dah ada degree, aku ada SPM, aku ada diploma, aku dah ada master. Ustaz sampai degree je, aku sekarang ada master. Dia bangga dengan dia. Ustaz tak payah mengajar lagi Ustaz, biar saya mengajar. Saya dah pandai daripada Ustaz. Allahuakbar. Tu belum kira ada PhD lagi tu. Ustaz saya dah ada PhD, Ustaz master je, Ustaz degree je. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia lawan tuan guru dia. Allahu Akbar.
Ini yang kita tidak mahu muslimin dan muslimat. Aku lebih kaya daripada ustaz. Ustaz tak kaya. Ustaz, tak payah kita dengar cakap ustaz. Ustaz orang ni orang miskin, orang susah. Aku orang kaya. Buat apa aku nak dengar cakap ustaz? Aku punya jawatan lebih besar. Allah, ini tuan-tuan, hati-hati muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita tidak mahu tuan-tuan muslimin dan muslimat, mencari keseronokan dan kedudukan martabat di sisi ahli dunia. Sebab itu kata Nabi SAW daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah tuan-tuan? Siapa nama itu gelaran. Abu Hurairah itu gelaran. Sayyidina Abu Hurairah namanya Sayyidina Abdul Rahman. Nama dia Abdul Rahman. Dipanggil dengan gelaran Abu Hurairah bapa kucing. Sebab dia ni suka kucing, bela kucing kat rumah. Banyak kisah-kisah yang diriwayatkan Abu Hurairah ni, Abu Rahman ni, dia suka bela kucing, dia masukkan kucing kan kat rumah dia, kat jubah dia dan sebagainya. Tuan-tuan boleh cari kisah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bela kucing, boleh tak bela kucing? Boleh. Kita orang Melayu bela apa? Bela ular. Ular dia bela ni. Allah. Tu yang last sekali makan dia ular. Bela apa? Bela rimau. Astaghfirullah. So bela ayam tak ada, dia bela rimau. Dia bela rimau tuan-tuan. Allahu Akbar. Bela apa lagi? Macam-macam. Dia bela binatang berbisa. Tak boleh tuan-tuan. Memudaratkan, membahayakan, kecuali ada sebab yang dia kena bela. Dia tu doktor veterina. Doktor vet kan, veterina. Dia nak buat kajian. Dia nak buat apa? Dia nak buat kajian lah. Sains ke dia ni pensyarat. Itu tak ada masalah. Yang kita saja-saja bela, bela ular lah ustaz. Astaghfirullah. Ustaz, saya rasa saya nak bela ular kedong lah ustaz. Ular kedong nak belanya. Allah tuan-tuan. Ustaz, saya rasa saya ada duit sikit lah ustaz. Nak pergi beli singa lah ustaz. Nak bela kat rumah lah ustaz. Tak boleh tuan-tuan. Dalam Islam boleh tak kita bela anjing? Anjing boleh. Anjing kita boleh bela. Dalam Fiqh dia sebut boleh. Tapi syaratnya dua. Pertama, menjaga tanam-tanaman, menjaga ladang kita. Kita jaga ladang besar, ladang durian. Boleh kita bela anjing? Boleh. Dan Islam dibenarkan harus boleh bela anjing. Tak ada masalah. Nak jaga rumah kita, dalam rumah ada 100 biji golfa. 100 biji emas pun boleh. Takut pencuri masuk. Bela security guard pun tidur. Bela orang guard jaga, guard pun malam tidur tuan-tuan. Bukan mahu nak kerja. Guard pun umurnya dah 70, 80. Pencuri umur 20 tahun. Dia masuk rumah dia lain. Guard ni kerja tak layak tuan-tuan. Dia bela anjing. Wah, siap tuan. Bila ada kerja, ada gigit kau. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Tetapi walaupun Islam membenarkan kita bela anjing sebagai binatang peliharaan untuk ladang kita, tanam-tanaman kita atau rumah kita, dibenarkan, tetapi ada syarat. Jangan pula kita buat video. Hari ini orang buat video anjing, bela anjing, dia cium, dia peluk, dia jilat di muka anjing. Dah lah anjing tu jilat muka dia, dia pun jilat anjing tu. Astagfirullah. Dia pegang anjing macam tak ada rasa bersalah. Dia nak mempermainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bela anjing, mandi dengan anjing, makan dengan anjing. Anjing makan, dia pun makan. Allahu Akbar. Kena jagalah sebab najis di bawah najis yang najis ada 3. Pertama najis mughallazah. Yang kedua najis mutawassitah. Yang ketiga muhaffafah, khafif, ringan. Mutawassit, tawassit ni pertengahan. Mughallazah yang berat, anjing dan khinzir, babi lah. Dalam hukum fiqh disebut tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan kata Nabi SAW, man ta'allama ilman, man, barang siapa yang mempelajari ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah,
Melainkan dia belajar ilmu semata-mata dia nak mencari wajhullah, keredaan Allah, kerahmatan Allah, nak cari barakah di sisi Allah, nak keluarkan diri dia daripada lembah kejahilan. Ya Allah, aku tak tahu macam mana nak solat. Ya Allah, aku datang sebab niat nak betulkan solat. Ya Allah, aku tak tahu hukum fardu ain, hukum fardu kifayah. Aku tak tahu fiqh, aku tak tahu tasawuf. Aku belajar. Ni antara kitab yang kita belajar, ni antara kitab tasawuf. Kitab tasawuf ni apa? Penawar hati, untuk membersihkan hati, tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa kita kepada Allah, supaya illa man atallaha biqalbin salim, kecualilah orang-orang yang dihadapkan di hadapan Allah, dikembalikan kepada Allah, dihadapkan di hadapan Allah di hari akhir Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, membawa hati yang sejahtera. Tuan-tuan, kita hidup kat dunia ni tuan-tuan, sebab tu kena kumpul berapa banyak amalan-amalan yang boleh kita kumpul banyak-banyak. Kalau boleh datang masjid, kita datang masjid. Kalau boleh ada kuliah, kita duduk dalam kuliah ilmu. Sebab inilah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada duit sikit tu, tabung belakang tu, masukkan sikit tuan-tuan. Tak banyak RM10 masuklah. Nak banyak RM100 lah. Nak masuk RM5 masuklah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak sedekah pun pilih tuan-tuan. Duit biru ke, duit hijau ke, duit merah, duit oren, duit apa. Pilih. Tapi bila hisap Allah, RM20, oh bayar. Dan hil RM20, RM20 sekarang bayar. Nak beli vape, oh beli RM50. Hisap RM50. Ambil RM50. Ui, sanggup bayar. Dan bila nak makan, sanggup cari tempat yang sedap-sedap bila nak makan. Ui, berapa saya boleh bayar? Ui, garangnya. Sabarlah. Berapa? RM100, RM200 saya bayar. Tapi bila sedekah, RM1. Allah. Bila sedekah, duit syirik tu. Ini orang kedekut tuan-tuan. Minta maaf cakap. Masuk duit kedegang ni. Kedegang. Rupanya masuk apa? RM50 tu. Kedekutnya tuan-tuan. Kita kedekut. Bila untuk Allah, kita rasa kedekut. Macam mana nak berkat ilmu kita? Nak berkat rezeki kita muslimin dan muslimat. Rahimakumullah. La yata'allamuhu. Dan tetapi tidak dia belajar illa kecuali liyusiba bihi aradan minad dunya. Oh, ni na'udzubillah, tak nak tuan-tuan. Dia kata, Nabi kata apa? La yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Kecuali dia belajar ilmu itu bukan sebab Allah, bukan sebab nak dapat rahmat Allah, bukan sebab nak dapat keredaan Allah, bukan sebab dia nak dapatkan ganjaran pahala di sisi Allah, bukan sebab dia nak belajar sebab dia jahil. Lah, aku jahil tapi tak nak belajar. Ini nama sombong tuan. Ini sombong tuan-tuan. Kita dah tak tahu, datanglah main ngaji belajar, bukan suruh bayar pun. Kena bayar, haji kena bayar jadi masuk masjid. Tak kan? Cuma pergi kencing berak kena bayar dah dia. Masjid ni kena bayar tak? Tak kan? Tak kena bayar. Free of charge. Nak minum air kat belakang, ada air kowel kena bayar ke? Tak, percuma. Semua percuma. Sekejap lagi ada makan. Ada makan tak lagi bang? Ada? Ada. Percuma nak kena bayar. Percuma makan. Tuan-tuan nak apa lagi tuan-tuan? Kita pergi tandas awal pun kena bayar 5%. Saya pergi tandas dekat KSCC tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pernah pergi KSCC dulu waktu saya belajar kat Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Saya lepasan graduate daripada Universiti Malaya, lepasan Fakulti Undang-Undang LLB House. Kan? Pergi jalan-jalan KSCC tu. Ada tandas bawah tu. Tandas yang berbayar saja nak masuk aircon tuan-tuan. Wangi. Boleh tidur dalam tu. Boleh tidur. Kalau kat masjid pun boleh tidur. Apatah lagi kat tandas tuan-tuan. Boleh tidur sejuk. Sampai buat air besar tu terlelap. So syok. Ada gambar ni, ada frame ni, ada airport, ada sabun disediakan untuk basuh tangan. Masya Allah. Tapi masuk RM2 kena bayar. Oh, RM2. Kena dululah zaman saya belajar RM2. Sekarang lagi tak tahu dah berapa kena bayar. Tetapi tandas satu-satu je dekat dunia ni
Yang saya pergilah tuan-tuan, tandas kalau dekat kan, dekat dunia ni yang pernah saya pergi negara-negara luar kan, pergi percuma apa? Masjid tuan-tuan. Tandas yang percuma, masjid. Masjid masuk cuma. Itu pun berak sepak. Datang cuma, Allah na'udzubillah tuan-tuan. Jangan macam tu. Kan? Jangan. Nak cerita apa ni tuan-tuan? Sedangkan kita boleh beli macam-macam dekat luar tuan-tuan. Apatah lagi untuk rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu muslimin dan muslimat, dia kata apa? Aradan minat dunia. Ni yang ketiga ciri dia. Penyakit diri kita. Ada tak dalam diri kita? Kita cuba cek sekejap lagi tuan-tuan. Jom tuan-tuan, ibu ayah muslimin dan muslimat, jom kita muhasabah diri kita. Ada tak sakit ni dalam diri kita? Yang ketiga apa dia? Belajar ilmu, mengaji ilmu sebab nak dapatkan kedudukan di sisi dunia. Aradan minat dunia. Nak dapat kedudukan. Aradan ni habuan. Nak mendapatkan pandangan, nak pujian orang, nak dapatkan martabat, nak dapatkan gelaran, nak dapatkan, ustaz ni bagus. Ustaz ni hebat. Ustaz ni contoh. Contoh. Semua ustaz hebat. Datang ustaz daripada kampung, daripada ni, ni ustaz ni tak baik, tak bagus. Tukar ustaz. Tukar ustaz. Sial ustaz. Ni tuan-tuan, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Allah, takut tuan-tuan. Takut, saya takut tuan-tuan. Kita takut tuan-tuan. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Takut tuan-tuan. Tak, bukan sahaja tak dapat masuk syurga Allah, tetapi bau syurga pun Allah tak bagi. Allah, takut tuan-tuan. Kita kerja, kita belajar, kita tuntut ilmu, ngaji Quran, tetapi semata-mata nak dapatkan perhatian manusia. Takut. Ngaji Quran, seorang sahabat mengaji dekat Masjid Nabawi suatu ketika dahulu diriwayatkan dalam hadis. Bila mana sahabat baca, tapi tak ada orang memang. Dia pun baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Sampai ayat ke-10 ke ayat ke-5? 10. Ayat ke-10. Datang. Lalunya seorang kumpulan gadis. Gadis Arab cantik tuan-tuan. Gadis Arab. Cantik gadis Arab. Putih. Gadis Arab lalu. Dekat Masjid Nabawi tepi tu. Datang. Lalulah sekumpulan wanita-wanita yang cantik. Dia ni perasan. Dia pun memperkuatkan suara dia. Dia pun Bismillah. Tarik tu. Tilawah tu pun taranum terus. Contoh ini mudah, nak bagi mudah faham. Dia pun baca, tadi dia baca biasa je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan jangan pelik kalau tengok budak tahfiz ni, anak murid saya, kalau dia ngaji badan goyang. Orang jangan pelik pula, jangan kata ni sesat ni. Macam-macam ini tuan-tuan. Zikir pun dikata sesat, selawat pun dikata bid'ah, selawat pun sesat. Ini dia yang sesat, dia tak sedar. Zikir. Ini ada orang isukan zikir. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Sebab tu, tuan guru saya yang saya hormati. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jangan pelik kalau kami ngaji goyang badan. Kami kalau ngaji, saya, tuan guru saya, Datuk Imam Zah, tuan guru kami dia ajar badan kena goyang supaya pertama elak ngantuk pertama. Bila goyang ni dia makin laju goyang ni tuan-tuan, dia semakin syok ngaji. Cuba ngaji macam ni, Bismillahirrahmanirrahim, dan bosan macam tak ada semangat nak ngaji. Tapi cuba kalau saya bagi tazkirah, tuan-tuan jom kita semayang, tuan-tuan jom, tuan-tuan pun rasa bosan lah ustaz. Jadi kita semangat. Sama macam ngaji Quran. Sebab tu dia goyang badan. Waktu saya ngaji kat Pondok Kelantan dulu, ustaz saya ajar. Ustaz saya daripada Thailand tuan-tuan. Daripada Pakani, daripada Tabah, daripada Rakau Panjang, tuan guru saya. Dia ajar, dia kalau ngaji Quran, dia cakap pada saya, letak tangan kanan ni dekat kepala. Bismillah. Lepas tu tuan-tuan tengok budak tahfiz ada letak tangan kat sini. Supaya apa? Ini kaedah. Bukan sesat, ini kaedah. Macam tuan-tuan, bawa kereta daripada Melaka sampai ke Perak, sampai ke Kuala Lumpur. Tuan-tuan,
besok nak pergi Kuala Lumpur. Tuan-tuan doakan saya besok saya kena di Kuala Lumpur sebab saya ada persidangan dengan peguam-peguam daripada China besok, dan saya dapat wakil, dan juga besok ada perlawanan futsal. Dia buat futsal tuan. Dia buat futsal antara Malaysia lawan China. Besok saya wakil. Alhamdulillah, tuan-tuan doakan saya menang. Tuan-tuan sembilan muslimat, daripada Melaka nak pergi ke Kuala Lumpur, ada orang nak hilangkan ngantuk. Contoh, nak hilang ngantuk, kita gerak malam, nak hilangkan ngantuk, dia minum air apa? Nivita. Dia minum air apa? Esrador tu, macam-macam. Air apa lagi warna kuning tu? Air kuning tu apa bang? Red Bull. Red Bull. Minum Red Bull. Ada orang dia minum air kopi. Ada orang dia tak minum apa-apa, tapi orang tu pijik kepala dia. Pijik kepala. Last sekali, orang pun terlelap. Dia pun terlelap. Accident. Wa na'udzubillah. Kan? Ada orang dia nyanyi dalam kereta. Ada orang dia selawat kuat dalam kereta. Ada orang dia pegang mikrofon dan nyanyi dalam kereta. Kan sekarang ada mikrofon karaoke. Nyanyi lah tuan-tuan. Jangan kau buat benda yang maksiat sudah. Kan? Macam-macam cara, tapi kaedahnya sama, matlamatnya sama, tak ada masalah. Ngaji tuan-tuan. Sahabat Nabi ni bila nampak sekumpulan gadis tuan-tuan, dia pun suara Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Lalu dia tertidur. Dan dia bermimpi. Apa kata Allah SWT? Dia bermimpi. Ya. Dia kata, ada seorang lelaki datang, dia kata, daripada awal kau ngaji tadi sampai sebelum perempuan tu lalu, pahala kau diterima oleh Allah. Tapi daripada kau ngaji sebabkan kau nak dengar suara perempuan, pujian daripada orang, daripada situ sampai habis kau kosong pahala kau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada unsur riya, takabbur dalam diri kita. Sebab tu hati-hati tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sebab tu hari ini kita belajar kitab kita Tazkiyatun Nafs, untuk membersihkan jiwa kita daripada adanya unsur-unsur apa dia? Unsur-unsur yang jahat, unsur-unsur keseronokan, unsur-unsur untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Dan dalam hadis yang kedua muslimin dan muslimat, antara empat penyakit hati kita tuan-tuan, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil al-ulama. Man ta'allama, barang siapa yang menuntut ilmu, al-ilma, menuntut ilmu liyubahiya bihil ulama, dengan tujuan nak bangga dengan di hadapan alim ulama. Dia belajar sebab nak tunjuk aku hebat. Kalau ustaz pun boleh ceramah, aku pun nak ceramah. Dia gunakan media sosial. Minta maaf tuan-tuan, sebab tu hari ini ramai orang nak bicara soal agama dekat media sosial tuan-tuan. Artis ke, penyanyi ke, kan? Semua dia nak kongsi. Boleh, tak ada masalah. Tapi hati-hati. Hati-hati. Kena tanya ahli dia. Fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya. In kuntum la ta'lamun, kata Allah dalam Quran. Kalau kamu tak mengetahui. Tanya, ini tak? Ada post dekat itu, ada post dekat media sosial. Diri dia pun tak tutup aurat. Diri dia pun main bola pakai seluar pendek. Contoh. Diri dia pun tak pakai tudung. Tapi nak bicara soal, ini sunnah Nabi SAW. Dia pun tak ikut sunnah Nabi. Contoh, kan? Dia gunakan media sosial sebagai nak memasyurkan diri dia. Dia gunakan media sosial sebagai salah satu contoh untuk dia nak cakap. Hari ini tuan-tuan hati-hati. Ramai antara kita yang gunakan sebagai nak naikkan. Hati-hati muslimin dan muslimat. Takut apa? Sebab tu Allah kata benda ni kena ahli. Kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz, buat apakah pendapat ustaz berkenaan yang hukum fiqh? Kalau saya tak mampu, saya minta maaf, saya tak reti tuan-tuan. Nak keluarkan fatwa bukan tugas saya. Nak tanya hukum fiqh, saya bukan mahir fiqh tuan-tuan. Tapi kalau dalam bab perundangan, dalam bab tasawuf, dalam bab akhlak, saya tak pandai. Tapi insya-Allah saya boleh bagi pandangan. Kalau bab lain, kalau tuan-tuan tanya saya bab Al-Quran,
Bab ni insya-Allah saya boleh jawab. Tapi tuan-tuan tanya saya bab fiqh, bab hadis, minta maaf saya tak pandai tuan-tuan. Ini muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi kata apa? Menunjuk ilmunya di hadapan ahli ulama. Dia tunjukkan ilmu dia di hadapan ahli ulama. Wa yujariya bihi sufaha, dan nak tarik perhatian manusia. Wa yasrifa bihi wujuhan nas, dia nak tarik perhatian manusia. Kan? Apa kata Nabi SAW? Fahuwa finnar. Orang ini tempat dia adalah di dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat wa na'udzubillah. Tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada dua hadis yang kita pelajari pada malam ini. Yang pertama tuan-tuan, kita betulkan niat kita insya-Allah tuan-tuan. Kita datang nak belajar kat masjid ni, datang semata-mata kita nak faham ilmu Allah, kita nak betulkan niat kita. Sebab tu waktu angkat takbir, sebelum kita baca Fatihah, sunat kita baca doa iftitah. Apa baca dalam doa iftitah tu? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita minta empat dengan Allah, kita berjanji empat dengan Allah ni. Ya Allah, sesungguhnya solatku ya Allah, wa nusuki ibadahku ya Allah, wa mahyaya hidupku ya Allah, wa mamati dan matiku nanti ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Engkau ya Allah, Rabb sekalian alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu syirik untuk Engkau ya Allah. Tapi kita bila kita suruh sembahyang, malas sembahyang. Tapi kita berjanji dengan Allah, bila suruh sedekah, tak nak sedekah. Bila suruh hadir pula ilmu, tak nak hadir. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya bagi nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan. Jom yang pertama, kita betulkan diri kita tuan-tuan. Ya Allah, aku hadir ke rumah Engkau ini ya Allah, semata-mata aku nak berjemaah solat, aku nak iktikaf, aku nak zikir, aku nak ngaji Quran, dan ada kuliah ilmu. Aku nak tambahkan ilmuku di sisi Engkau ya Allah. Mudah-mudahan aku tak tergelincir ya Allah. Mudah-mudahan aku tak buat benda yang dosa ya Allah. Yang kedua, muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya berpesan untuk diri saya yang banyak sangat dosa dengan Allah ni tuan-tuan, dan nasihat pada hadirin dan hadirat rahimakumullah, jom kita sama-sama tanpa berputus asa. Jangan berputus asa, jangan letih untuk hadir ke dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita rasa penat tuan-tuan. Walaupun terpaksa berjalan kaki, jangan rasa penat. Kan? Tuan-tuan, jangan rasa penat nak datang ke rumah Allah. Sebab Allah menjanjikan ganjaran yang besar, pahala yang cukup besar kepada orang yang hadir dalam rumah Allah dengan niat nak berjemaah, solat berjemaah, iktikaf, kaji Quran, zikir dan mendengar kuliah pengajian ilmu. Jangan kita rasa penat ya Allah. Ya Allah, Engkau buanglah sifat-sifat mazmumah dalam diriku ya Allah. Yang ketiga, muslimin dan muslimat, yang terakhir, marilah tuan-tuan kita bersama-sama menjaga adab-adab kita, kita menjaga akhlak kita di hadapan para alim ulama kita, dengan tuan imam kita, dengan semua asatizah kita yang ada kat masjid ni. Kita menjaga adab, menjaga akhlak kita. Mudah-mudahan insya-Allah bila mana kita hormat kat orang, insya-Allah orang lain pun akan hormat kat kita, dan Allah pun akan berikan kebaikan kepada kita muslimin dan muslimat rahimakumullah. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lain-lain insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah saya memberi nasihat dan peringatan itu pada diri saya juga dan kepada hadirin dan hadirat. Marilah sama-sama kita tuntut ilmu, belajarlah kita ni tuan-tuan sampai ke akhir hayat kita. Mengajilah Al-Quran tuan-tuan setiap hari mengaji sampai mati. Bukan mudah nak mati baru nak mengaji. Datanglah masjid setiap hari tuan-tuan. Datanglah masjid setiap hari sebelum kita diusung
untuk hadir ke rumah Allah ini, walaupun dengan terpaksa, walaupun tak suka, kita tetap akan bawa diri kita untuk hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimahumullah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita dengar pada malam ini menerusi dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi amalan, menjadi iktibar, menjadi pengajaran, menjadi rujukan, menjadi amalan dalam kehidupan kita seharian ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma fahkina fid din wa alimna ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nasihat pada semua yang hadir, nasihat pada tuan pengurusi kita insya-Allah, tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua mendapat barakah, mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila liqa'i wa ma'as salamah. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkasar tersilap saya mohon maaf muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah berikan maghfirah, keampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa'i wa ma'as salamah. Aqimus salat.